Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara Bahas yang kami bawakan kepada anda seperti biasalah tentunya di Bernama TV. Dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang ingin kita sembang-sembang ataupun ingin kita bahas-bahas bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, sebenarnya kita ada dua tetamu sebenarnya. Seorang tetamu khas yang kita bawa untuk bercakap tentang isu ini, dan seorang lagi merupakan rakan setugas saya yang sebelum ini mengendalikan Darah Muda. Mungkin anda juga pernah ataupun selalu menonton beliau di Bernama TV, dan hari ini dia berada di sebelah saya untuk sama-sama mengendalikan Ruang Bicara Bahas. Terima kasih banyak-banyak Irfan. Terima kasih kerana menyediakan satu tempat untuk saya, kerana malam ini tajuknya heavyweight. Betul. Tetamunya juga heavyweight, dan kita nak pastikan bahawa tajuk itu dibahaskan dengan sempurna. Dan itu kita akan ikutlah style Syarkawi, tapi saya akan tambah rempah ratus malam ini. Cantik. Dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula sebenarnya kepada Yang Berhormat Senator Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal yang merupakan Ketua Armada Nasional, dan YB juga merupakan Timbalan Menteri Perpaduan. Jadi YB, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ini kali keberapa bersama kami di Ruang Bicara sebenarnya? Saya tahun ni banyak kali dah kan? 2-3 kali dah. Alhamdulillah. Terima kasih Bernama. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah cabaran anak muda 2022. Jadi sebab itu YB kita ada anak muda bersama dengan saya. Saya dengan dia dah 3 kali. Kerana mungkin penerbit merasakan bahawa soalan-soalan yang datang dari anak muda itu lebih sesuai sebenarnya, kerana kita bercakap tentang cabaran anak muda 2022. Baik, sesuatu yang penting sebenarnya YB, sebelum kita pergi lebih jauh lagi tentang untuk bercakap tentang isu ini, bila kita bercakap tentang cabaran anak muda 2022, cuba kita imbas kembali pada tahun 2021 misalnya. Mungkin apakah YB melihat bahawa cabaran yang dihadapi oleh golongan anak muda pada tahun tersebut berbeza dengan apa yang akan mereka hadapi pada tahun 2022 ini, YB? Ya, terima kasih Cik Syarkawi, Saudara Irfan. Ya, memang benar kita lihat sebenarnya ada perbezaan yang ketara apa yang anak muda alami tahun lalu dan apa yang kita akan alami tahun ini. Pertamanya dari konteks besar kita berdepan dengan pandemik COVID-19 itu sendiri. Tahun lalu kita bergelut dengan PKP, dengan misi imunisasi kebangsaan yang alhamdulillah kita berjaya. Kita telah diberi pengiktirafan besar oleh banyak pihak antarabangsa, media-media utama. Contohnya dari segi kadar imunisasi kita nombor 13 paling pantas, dan paling banyak kita telah berjaya dari segi taburan coverage kepada penduduk. Dan pada tahun ini anak muda mendapat nafas baru yang lebih besar, ruang lebih besar untuk kita kembali pulih. Ya, jadi agenda pemulihan negara di bawah kepimpinan terdahulu Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita yang ke-8, telah berjaya sebenarnya dalam memastikan negara kembali ke landasan yang sepatutnya, dan diteruskan dengan cemerlang oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita pada hari ini, Datuk Seri Ismail Sabri, dalam banyak pembentangan bajet dan juga pengumuman rancangan Malaysia ke-12. Dalam konteks inilah saya rasa anak muda pada tahun ini lebih kepada transisi kita daripada pandemik kepada endemik, yang belum diumumkan lagi oleh Menteri Kanan, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, tapi kita jangkakan tak lama lagi kita akan berlaku ke transisi tersebut, fasa endemik yang saya rasa lebih bebaslah untuk kita lakukan aktiviti-aktiviti buat anak muda, khususnya dari segi pemulihan kerja-kerja yang kita hilang dalam tempoh 2 tahun lalu akibat perubahan sektor SME kerana COVID-19. Dan bila YB sebutan transisi, soal nafas baru di tahun baru, tetapi ironi untuk orang muda, YB, kerana mereka yang masuk dalam kita punya sektor pekerjaan dan kalangan graduan, dan mereka yang sudah beberapa tahun tidak ke kelas secara fizikal, yang mana soal kualiti dibangkitkan, tentang soal bagaimanakah mereka mampu membawa diri dalam industri itu ditekankan oleh majikan. Jadi seolah-olah ia tahun baru yang baik untuk semua, tetapi bukan untuk orang muda. Benar, inilah cabaran yang unik, saya fikir hanya berlaku dalam satu keadaan di mana satu dunia berdepan dengan masalah yang sama seperti mana kita pernah alami pada tahun 1930, The Great Depression, yang telah mengakibatkan Perang Dunia Pertama dan Kedua selepas itu. Jadi COVID-19 juga dari segi skalanya hampir sama dengan
kesan kemanusiaan yang pernah berlaku 100 tahun dahulu. Ini diucapkan oleh PBB Antonio Guterres sendiri, the first crisis of our generation. Dan dari segi masalah anak muda yang berdepan dengan konteks ini, World Economic Forum sendiri mengeluarkan laporan tentang cabaran golongan yang tercicir ini, the lost generation. Bukan saja golongan graduan, tapi pelajar sekolah yang kita tahu sepanjang 2 tahun lepas akibat pandemik COVID, mereka tak boleh ke kelas secara fizikal, mereka juga nak belajar atas talian juga bermasalah. Lihat Viviana di Sabah. Ya, kita tak pernah sangka hampir sepanjang tahun pembelajaran kita perlu dilakukan atas talian. Kerajaan tidak bersedia untuk ini dahulu kerana kita tak pernah terfikir akan ada COVID-19. Ya, jadi ini yang kita nampak pengkaji-pengkaji masyarakat menamakan fenomena ini, golongan generasi ini yang tercicir ini sebagai pandemials. Gabungan dua istilah, pandemic dan millennials. Ya. So pandemials ini generasi yang terkesan teruk akibat COVID-19 yang telah mengubah cara belajar, cara hidup, cara bekerja. Dulu kita tak pernah biasa dengan mesyuarat atas talian, interview, ruang bicara dalam talian. Tapi kini dah jadi kelaziman baru. Semua kementerian buat mesyuarat atas talian sekarang ni, lebih banyak berbanding bersemuka. Kerana apa? Kita norma baru yang telah wujud akibat transisi daripada sebelum COVID dan selepas COVID. Dan anak muda yang terkesan ini sebenarnya perlu adaptasi kepada norma baru ini. Dan saya yakin golongan millennials yang kita lihat pada hari ini, yang lahir pada tahun 2000 ke atas, mereka ni lahir-lahir dah connected dengan Wi-Fi dan sebagainya. Mereka lahir-lahir dah biasa dengan alat ini. Ya. Jadi untuk mereka adjust dari segi pelajaran itu benda yang mudah. Nak order pun pakai Grab. Ya, nak cari programming semua boleh gunakan telefon saja. Saya yakin mereka boleh adaptasi, cuma kerajaan sebagai institusi penting yang memberikan kemudahan awam, public utilities, kita kena buat yang terbaik, memastikan peluang-peluang dan potensi anak muda yang terkesan ini kita penuhi sebaiknya tahun ini. Okey, saya suka bila YB sebut tentang adaptasi ke ke ruang baru. Tapi sebelum itu YB dan juga Irfan, kita lupa sebenarnya kita juga memberi ruang dan juga peluang kepada penonton-penonton yang sedang bersama kita di ruang bicara ini untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi sekiranya anda juga ingin memberi pandangan anda untuk dikongsikan bersama dengan tetamu kita, jangan lupa dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, macam YB sebut tentang adaptasi ke ruang baru melibatkan generasi muda. Kita lihat kerajaan sebenarnya telah pun melakukan sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai bersifat positif. Kerajaan memperkenalkan apa yang disebut sebagai digital economy. Kerajaan melakukan apa yang disebut sebagai gig economy, dan kita lihat ianya mendapat sambutan yang cukup hebat daripada generasi muda. Apakah itu membuktikan bahawa kerajaan sebenarnya begitu sensitif dengan apa yang dialami oleh generasi muda sekarang ini? Kerajaan Malaysia sebenarnya telah lama bersiap sedia untuk berdepan dengan situasi sebegini. Pada tahun 90-an lagi, ketika mana Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, kita kena ingat Multimedia Super Corridor yang beliau lancarkan, agenda pembangunan Cyberjaya untuk menarik bakat-bakat daripada luar untuk membina Silicon Valley kita. Tapi dalam tempoh itu kita berdepan dengan pelbagai masalah, antaranya yang paling meruncing krisis ekonomi dan kewangan 98 dan krisis politik yang tak habis sampai hari ini. Itu yang sebenarnya melambatkan proses transisi dan pelaksanaan untuk kita mewujudkan digital ekonomi. Pelan sudah ada, perancangan sudah ada, bakat sudah ada, cuma pelaksanaan belum kemas. Dan ini yang kita nampak sebenarnya kerajaan pada hari ini, khususnya di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, yang mana dahulu di bawah Dr. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melancarkan Digital National Berhad. Ya, kita nak membawa agenda jaringan internet ini kepada semua wilayah tanpa ada sebarang yang ketinggalan jurang digital itu. Ini satu kerja yang besar kerana pelaburan utilities ataupun infrastruktur yang akan menentukan masa depan negara kita sama ada berjaya tidak melancarkan dan mengangkat ekonomi digital sebagai teras kepada pembangunan dan kemajuan negara. Jadi saya rasa kerajaan sentiasa bersedia. Cuma yang saya nampak,
kita perlu ada political will untuk memastikan agenda ini diteruskan walaupun akan ada peralihan. Tapi secara peribadi, apakah YB berpuas hati dengan reaksi dan juga respon daripada generasi muda, terutamanya di gig ekonomi itu sendiri ketika ini? Saya lihat sebenarnya, pandangan saya secara peribadi, ekonomi gig bukanlah pilihan kerjaya. Ekonomi gig sesuai dengan nama gig itu sendiri adalah kerja sampingan yang kita gunakan untuk isi masa lapang mencari nafkah tambahan. Malangnya, akibat pandemik COVID-19, kita telah hilang hampir separuh kekuatan SME kita, PKS kita. Gig ekonomi menjadi medan mencari rezeki utama. Jadi ini bukan perkembangan yang sihat, ya, kerana tenaga buruh yang ada ini sepatutnya kita salurkan kepada sektor-sektor yang lebih kritikal untuk negara. Jadi apa yang saya lihat yang perlu kita buat, ya, kita boleh sambut baik sebagai transisi sahaja, tapi untuk akan datang, kerajaan seperti mana diumumkan oleh Menteri Sumber Manusia akan gubal undang-undang untuk memastikan perlindungan hak kepada pekerja gig. Sebab kita tahu ada grey area. Mereka ni pekerja ke kontraktor? Adakah mereka tertakluk bawah undang-undang buruh atau tidak? Jadi kita perlu ada satu undang-undang khas memastikan hak dan kebajikan anak muda yang bekerja dalam ekonomi digital sebagai gig workers ini terjamin. Sebab ada banyak berlaku eksploitasi oleh majikan yang menggunakan ekonomi digital dan menjadikan anak muda sebagai tenaga buruh murah. Ini perkara yang tidak bertanggungjawab. Saya ada pandangan berbeza. Sebelum tu Fan, minta maaf, kita difahamkan ada pemanggil. Betul, kita ada di pemanggil talian. seorang Jadi kita ambil. Jadi kita ada difahamkan Dr. Muzaffar sudah pun ada di talian kita ketika ini. Jadi Assalamualaikum Dr. Muzaffar. Assalamualaikum, Syarkawi. Sihat Syarkawi? Sehat, alhamdulillah. Jadi cuaca kat sana, okey? Hujan lebat tadi, tapi dah reda sekarang ini. Okey, I confirm. Dekat sini pun hujan lebat. Betul. Ya. Sekarang okey, itu berani call ni. Kalau ada kilat dia, saya tak berani call. Okey, very interesting topic lah tonight about anak muda. Ya. Okay? Ya. Okey, so sebelum tu saya nak ulas sikit apa yang macam senator dah cakap tu. Betul lah, apa yang sebab zaman sekarang ni kita dah kira macam selepas pandemik kan. So banyak benda yang berubah. So nak tak nak kita kena amalkan norma baru kehidupan ya. Okey, macam saya cakap tadi mesyuarat kerajaan dalam ada dalam talian, kursus-kursus dalam talian ya. Macam saya pun mengajar kat universiti dalam talian. Banyak manfaat dia. Saya agree lah. Saya rasa dia jimat masa, jimat kos dan lebih efektif. Okey, apa kalau kita buat semuka dalam kelas tu, kadang-kadang student dia macam tak lewa nak datang kelas. Dekat setengah jam baru dia datang kelas tau. Saya teringat dekat seorang student saya seorang lah, selalu lambat. Tapi kalau online ni, susah. Memang selalu punctual lah saya tengok. There will be the benefit of zaman sekarang ni lah, online ni. So saya agree lah, from one aspect what the senator said. Tapi when we talk about anak muda ni, cabaran kan, saya rasa banyak cabaran. Okey. Tapi untuk anak-anak muda luahkan cabaran diorang ni, diorang ni sepatutnya diberi lebih banyak ruang dan peluang untuk bersuara lah. Okey. Yang ini saya lihat a big problem kat Malaysia sikit. Okey, so saya rasa saya dah ulas banyak kali mengenai kewujudan akta lapuk tu sebelum macam akta sultan tu. Okey, so susah untuk anak-anak muda bersuara. Kalau sebut anak muda ni kat Malaysia yang berani bersuara, saya ingat seorang aja. Saya rasa kawan senator juga, dia kenal. Siapa tu? Yang berhormat Syed Saddiq. Ahli Parlimen Muar. Memang saya salute dia. So memang berani bersuara suara orang dia. Okey, so nak tanya jugalah, apa efek pengaruh yang berhormat Syed Saddiq ni ke atas anak-anak muda yang ada kat bumi Malaysia ni. Okey, khususnya anak-anak muda yang tengah join politik sedia ada kat Malaysia ni. Macam Senator Wan Saiful ni juga. Nak tanya dia. Okey, terima kasih ya. Baik, terima kasih banyak-banyak Dr. Muzaffar. Menarik juga persoalan yang anda bangkitkan. Tapi kita ada seorang lagi pemanggil di talian sekarang ini. Bahar dari Kuala Lumpur difahamkan sudah pun siap sedia di talian kami ketika ini. Assalamualaikum Bahar. Waalaikumsalam Syarkawi. Ya, saya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Okey, kita malam ni berbicara berkenaan dengan anak muda.
sak kahwin dengan saya ni kira pernah muda. Kita dah lepas. Remaja purba orang kata, masih lagi remaja. Jadi kita nak tengok lah. Jadi saya tak mau cerita banyak lebar lah pasal apa keadaan pandemik dan juga perkara kan. Saya nak tanya dua lah dengan ahli panel YB ni kan. Okey. Berkenaan dengan anak muda sekarang ni, saya nampak ada satu peningkatan dari segi kefahaman politik. Okey. Ditambah pula dengan adanya PRN di Melaka baru-baru ni kan. Okey. Di mana pihak parti, terutamanya parti UMNO dan juga parti-parti lain meletakkan calon-calon muda. Jadi kita nampak senario tu dah berubah. Okey. Jadi saya nak tanya dengan YB, adakah anak muda sebab start pada tahun ni dia orang dah jadi pengundi ni. Boleh mengundi ni lepas lebih kurang saya rasa tak silap saya 2 juta anak muda boleh mengundi ni. Jadi dia orang ni boleh ke transformkan keadaan politik sekarang ni yang agak mendata jadi lebih bermakna dan lebih berwawasan lah di PRU 15 yang akan datang. Okey. Dan nombor 2, saya nak tanya dengan YB berkenaan dengan ni sekarang ni kita sibuk nak import balik ni pekerja-pekerja asing ni untuk mengisi 3T ni. Jadi adakah anak-anak muda sekarang ni bersedia untuk fill up the gap tu atau fill up the empty of the 3D ni kan, tanpa kita nak import apa ni. Jadi dan juga mungkin apa dia punya cabaran-cabaran dia. Itu saja Sakawi. Terima kasih Sakawi. Ya, terima kasih banyak-banyak Bahar dari Kuala Lumpur juga persoalan yang menarik. Jadi saya tahu Irfan juga ada soalan sebenarnya, tapi apa kata terperang di dalam, tapi saya beri ruang dahulu kepada soalan-soalan pendengar penonton kita. Betul. Pegang simpan dulu soalan anda. Kita biarkan dulu YB menjawab ataupun merespon kepada persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh dua pemanggil setakat ini. YB. Baik. Terima kasih pada Dr. Muzaffar dan Cik Bahar yang bertanya. Yang pertama saya respon Dr. Muzaffar dululah. Ya benar, antara sosok utama yang menjadi pemangkin kepada kebangkitan kesedaran politik anak muda abad ini adalah sahabat saya yang Muhammad Muar Syed Saddiq, iaitu Presiden Muda. Jadi saya tak dapat nafikan memang beliau antara ahli parlimen termuda, menteri termuda yang pernah kita ada, dan beliau memang membawa perubahan dari segi kesedaran itu. Walau bagaimanapun beliau bukan hanya beliau yang membawa perubahan. Kalau kita ingat sosok anak muda sentiasa menjadi pemangkin kesedaran politik. Kalau kita imbau balik 40 tahun dahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri adalah sosok yang menjadi igawan kepada kerajaan ketika itu. Kita mana beliau menjadi Presiden ABIM, menjadi tokoh mahasiswa sebelum beliau menyertai UMNO. Beliau adalah sosok anak muda yang membangkitkan kesedaran anak muda Malaysia. Dan setiap zaman, setiap dekad pasti ada. Sebelum Syed Saddiq kita ada Rafizi Ramli, Khairi Jamaluddin, semuanya sudah meniti liku-liku politik. Dan pada ketika ini ramai lagi juga sebenarnya di kalangan pemimpin dari semua parti. PKR ada, DAP ada, Amanah ada. Dan saya dapat ini satu petanda yang baik kerana kebebasan untuk anak muda bersuara berbeza dengan 20 tahun dulu sebelum ada media sosial. Cuma kita perlu ada satu disiplin lah dalam mengutarakan pandangan. Kalau kita sekadar bercakap tanpa fakta ataupun bercakap dengan emosi yang meluap-luap, kadang-kala perbahasan tentang masalah itu tidak tercapai. Jadi saya yakin anak muda kita akan lebih matang kalau kita dedahkan mereka dengan ilmu-ilmu perdebatan ataupun ilmu-ilmu yang menjurus kepada critical thinking. Tapi dalam menjawab persoalan ini YB, saya juga nak ada soalan ini sebenarnya dalam rekod saya. Saya lontarkan sekarang kepada YB lah. Bila kita bercakap tentang penglibatan anak muda dalam politik, ramai yang menimbulkan satu masalah, iaitu penerimaan daripada ahli-ahli veteran dalam parti-parti politik. Mereka seolah-olah tidak mahu memberi support ataupun sayang, takut untuk kehilangan kerusi yang mereka duduki selama ini. Apakah penyakit itu sebenarnya masih lagi berlaku dalam parti-parti politik kita sekarang ini?
Ya, saya rasa masih berlaku. Itu satu perkara yang tak dapat kita nafikan. Kalau saya boleh katakanlah, khususnya dalam parti yang cukup gah dan lama seperti parti UMNO sendiri. Ini kerana fenomena yang kita nampak apabila parti itu terlampau lama berkuasa, mereka sudah berakar umbi. Pengaruh neo-feudalism itu wujud mazhab, khususnya dalam masyarakat Melayu kita, di luar bandar lah utamanya. Dan itu yang membuatkan anak muda susah untuk masuk ke dalam politik. Ya. Kalau dulu UMNO dianggotai oleh ramai tokoh-tokoh muda yang hebat. Saya ingat lagi zaman Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, beliau juga bawa anak muda menjadi pemimpin. Saya pernah tanya Tan Sri Aunar Musa, beliau menjadi menteri pada umur 33 tahun sebagai ahli Dewan Negara macam saya, senator, jadi menteri belia dan sukan. Right? Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi menteri besar, masuk umurnya 30-an lebih, ya. Jadi itu menunjukkan dahulu UMNO memang remaja. Tapi setelah lama UMNO memerintah, memang ramai yang tidak mahu melepaskan kedudukan, dan itu menimbulkan kesukaran. Tapi anak muda yang tak dapat masuk UMNO ini akhirnya beralih ke PAS. Sebab itu PAS ada ramai profesional, engineer, pelbagai lawyer yang menyertai PAS dan PKR, ya, sentiasa, dan DAP antara parti yang sebenarnya saya nampak sebelum Bersatu wujud alternatif untuk anak muda Melayu masuk. Mereka tak boleh penetrate UMNO, mereka masuk ke dalam parti-parti pembangkang. So itu saya nampak sebenarnya proses ini memang ada, masalah ini memang ada, tapi semakin dicabar status quo. Kerana apa? Kita tahu PRU 15 adalah medan politik undi anak muda. Semua parti dipaksa untuk mengubah strategi, mencari jalan meremajakan, khususnya dari segi penampilan calon, dan UMNO sendiri berubah sebab tu PRN Melaka. Sebelum PRU 15, Irfan, ya, satu lagi persoalan yang juga saya nak dapatkan jawapan ikhlas daripada YB sendiri. Kalau kita imbas kembali PRN Melaka dan kemudiannya PRN Sarawak, ramai juga parti-parti politik yang membawa ataupun memperkenalkan calon-calon muda tetapi gagal untuk mendapat tempat di hati pengundi. Kenapa? Kerana bagi saya ini berbeza ataupun kelemahan calon muda. Calon muda yang kalau kita sekadar ukur segi umur sahaja, tanpa ada gerak kerja yang tersusun, sukar untuk pengundi-pengundi yang sudah berakar umbi di kawasan tertentu mengundi mereka. Jasa dan pengorbanan calon-calon veteran jangan kita nafikan sama sekali. Sebab itulah, macam mana pun, contohlah saya bagi rakan ahli Dewan Rakyat saya, Datuk Seri Ahmad Maslan, mungkin di kalangan mata anak muda beliau seringkali diejek, ya. Tapi di Pontian saya tanya ramai armada saya, beliau cukup disayangi oleh rakyat. Jadi itu menunjukkan kenapa? Kerana ahli-ahli politik veteran ini pandai menjaga akar umbi. Sebab itu mereka kekal berkuasa sampai ni kata orang Kedah. Jadi jangan kita perkecilkan kekuatan ahli politik veteran. Anak muda kena belajar daripada orang tua. Dengan Irfan wajar Cik Syarkawi malam itu dia pertemuan sebenarnya. Berkenaan dengan orang muda dan juga generasi tua, kerana veteran mereka lebih halus seni politiknya. Tapi untuk orang muda, mereka seolah-olah lebih ke arah populism. Asalkan mereka trending, asalkan mereka popular, asalkan mereka disukai, itu sudah cukup alasan untuk mereka menyertai politik. Dan itu satu trend yang tak baik. Betul. Ya, saya pernah menjadi muda. Walaupun saya masih muda, tapi sudah ada anak kan, dah berkahwin. Saya masih ingat sewaktu saya masih mahasiswa, saya pun anti-establishment. Dan saya terikut dengan anasir-anasir dan hasutan pembangkang ketika itu. Contoh menyertai bersih. Bersih tanpa kita menyedari, ya, it's a civil movement. Tapi di belakang bersih, anak muda kena ingat, ya, ada protes anak muda dalam dunia ni yang tiada campur tangan daripada tangan-tangan asing. Lihat saja Umbrella Revolution di Hong Kong. Yes, Hong Kong might have different of issues dengan China as mainland, tapi kita kena ingat Arab Spring dan segala macam revolusi yang tidak berdarah ini, ada dana-dana yang menyalur kepada pemimpin-pemimpin muda untuk destabilize the government. Ini kerana ada percaturan geopolitik lebih besar yang mungkin anak muda tidak menyedarinya. Bersih adalah antara yang obvious, ya. Kenapa didanai, didokong oleh NED, National Endowment Democracy, ya. It's part of a foreign policy setengah negara asing untuk melihat negara kita jatuh dan dipengaruhi dengan agenda-agenda geopolitik negara-negara tertentu. Jadi ini yang saya nampak anak muda ada kelemahan. Yes, populism is a phenomenon politik anak muda yang meletakkan, mencampurkan emosi dengan rationality.
kita perlu ada pertimbangan yang lebih halus untuk memahami yang mana lebih baik, yang mana mudarat. Sebab itulah saya yakin kalau kita nak buat perubahan dalam negara kita, gunakan semua saluran yang ada. Dewan Rakyat, Dewan Negara, dan last resort, kalaupun kita nak protes pada kerajaan dan sebagainya, lakukan tanpa ada sebarang campur tangan asing yang halus ini. Memberontak dengan membuat parti baharu, sejauh mana keberkesanannya? Kerana mereka nak sertai dalam Dewan Rakyat, mereka mahu sertai dalam Dewan Undangan Negeri, dan mereka boleh mengundi dan mereka boleh jadi YB untuk pilihan yang akan datang. YB, kita tak ada masalah, demokrasi bukan? Siapa nak daftar parti boleh buka, tak ada masalah. Cuma soalnya, apakah parti yang baru ditubuhkan ini mampu menambah kekuatan atau mengurangkan kekuatan, atau sekadar jadi kacau daun saja. Ya, ini masalah kita di Malaysia. Kita bukan parti yang macam di Indonesia, beratus parti bertanding. Apa kesannya kepada pilihan raya di pemilu di Indonesia? Ya, sebab itu saya nampak ada cara kita boleh reform dari dalam, ada cara kita boleh reform dari luar. Tapi kalau dah tersekat daripada dalam, kita tubuh daripada luar. Tapi dan kita macam dalam Malaysia sekarang, kita berdepan dengan satu situasi politik gabungan, coalitional politics, ya. Macam mana parti-parti yang lahir baru ni ingin mencari kedudukan supaya kesan dalam mengundi itu besar kepada pengundi setinggi. Sekadar bertanding, hilang deposit, apakah itu makna demokrasi yang sihat, atau sekadar sekadar kacau daun kepada proses pengundian yang berlaku? Okay. Bila YB sebut tentang persoalan itu, kita kaitkan dengan persoalan yang dibangkitkan oleh Bahar dari Kuala Lumpur tadi, iaitu tentang undi 18 yang telah pun diluluskan. Dan bila YB menyebut tentang pengundi ataupun pemimpin muda kita yang gagal untuk membezakan di antara emosi dan rationality itu tadi, apakah pengundi muda ini juga nanti akan memberikan satu gambaran yang sama sebenarnya? Mereka turun mengundi hanya disebabkan oleh emosi, bukan disebabkan oleh asas-asas rasional yang harus mereka bangkitkan. Apakah itu akan juga menjadi satu warna dalam senario politik di masa yang akan datang? Saya yakin kalau kita amalkan demokrasi yang jujur, maksudnya kerajaan memberikan ruang yang adil kepada semua parti untuk menyampaikan pandangan, berhujah, manifesto dan apa yang mereka ingin tawarkan kepada pengundi, kita boleh kurangkan kesan emosi yang mungkin tidak terkawal ini daripada kalangan pengundi-pengundi. Tak kira muda atau tua. Sebab yang emosi ini bukan orang muda saja. Ramai juga orang tua yang termakan dengan asukan anti-vaksin dan sebagainya, bukan? Jadi yang saya nampak, untuk kita mencambahkan demokrasi yang sihat, pandang permainan kena sama. Ya, janganlah ada satu pihak saja yang mendominasi TV3 atau TV1. Biar semua pihak diberi ruang untuk berbahas isu-isu tertentu, dan biarlah pengundi menilai sendiri menggunakan akal yang sihat. Jangan ada sebarang momokkan propaganda yang boleh melemahkan ketajaman anak muda maupun orang-orang veteran memilih. Macam pilihan Melaka, saya rasa kalaulah kita diberi ruang untuk berceramah dengan lebih adil, mungkin keputusan sedikit berbeza. Itu masalahnya, YB. Malam ini sepatutnya bukan YB seorang. Kita nak jemput lain-lain juga. Tetapi yang hadir hanya seorang. Tidak ada pemimpin politik yang mahu tampil ke hadapan media dan berikan jawapan yang jujur, ikhlas dan secara terbuka. Dan itu yang merencatkan pertumbuhan demokrasi negara kita, YB. Jadi, macam Armada Nasional sendiri, Armada sendiri, apa yang dilakukan oleh Armada dalam usaha untuk memberi pendidikan dan juga fahaman politik yang sewajarnya kepada pengundi-pengundi muda? Ya, di peringkat parti saya sendiri, seperti mana parti-parti lain yang telah lama tertubuh, kami ada sekolah politik kami tersendiri, tapi kami khususkan kepada ahli dahulu. Ya, di Armada kita ada Akademi Kepimpinan Siasah Raja Ali Haji Aksara yang kita tubuhkan untuk memberi pemekasaan pendidikan politik kepada ahli-ahli Armada bersatu. Ini penting. Kalau nak menjadi calon anak muda lah, cakap tadi, umur tidak mencukupi. Adakah anda faham perlembagaan Malaysia? Adakah anda faham isu-isu ekonomi, isu-isu perundangan, isu-isu alam sekitar, public policy? Kalau mereka memahami asas-asas ini, barulah kami di peringkat Armada Pusat akan mengambil perkiraan yang penting untuk mencalonkan mereka sebagai calon-calon untuk pilihan raya akan datang. Jadi ini yang saya ingin persiapkan untuk pimpinan-pimpinan di bawah saya. Dan saya yakin parti-parti lain telah lama buat benda ni. UMNO ada, PKR ada, DAP, semua parti-parti di Malaysia ada institusi pendidikan politik untuk anak muda. Jadi ini yang kita perlu ada, dan kerajaan sendiri, sewaktu saya menjadi Timbalan Menteri Kebudayaan dan Sukan dahulu, kita sudah wujudkan
sekolah rukun negara yang diteruskan sekarang ini oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Fazlin Al-Zumu untuk kita memberi pendidikan politik sebagai penambahbaikan dan tambah nilai persediaan untuk pengundi-pengundi pertama kali yang baru kita telah pindah dan luluskan undi 18. So we need that sebagai salah satu cara mengangkat martabat pengundi muda menjadi pengundi yang berkualiti. Tapi undi 18 akan gagal untuk percubaan pertama PRU 15. Adakah lebih setuju kenyataan itu kerana mereka hanya mempunyai kesedaran politik tapi mereka tidak mempunyai benar-benar rasa penghayatan terhadap keperluan membentuk sebuah negara yang demokratik? Saya fikir ini satu perkara yang boleh dirisaukan kerana trend itu menunjukkan ke arah masalah tersebut. Kerana yang saya dapati dan saya bertanya kepada kepimpinan universiti awam kita, tahun lalu saja, hujung tahun lalu ada banyak pemilihan kampus, PRK, pilihan raya kampus. Rata-rata kerusi yang dipertandingkan di UNIMAS, di UM, di UPM, ada beberapa kerusi di Kolej Kediaman yang menang tanpa bertanding. Dan peratusan keluar mengundi anak muda rendah. Ini golongan mahasiswa dan mahasiswi. Jadi kita lihat, kita risau perkara ini berterusan sampai ke PRU 15. Sebab itu saya kata mungkin ada perbezaan. Generasi muda Zaya dulu ataupun Cik Syarkawi, as we all know, semua generasi ada krisis politik dia. Yang mana jadi mak ayah sekarang ni, mungkin dia lalu 98. Saya lalu 2008. Ketika mana Barisan Nasional kalah beberapa negeri. Jadi ini mewujudkan kesedaran politik di kalangan anak muda generasi saya. Untuk generasi kali ini, saya tidak pasti apakah isu yang boleh membangkitkan semangat. Tapi saya rasa antaralah yang nampaklah yang boleh mungkin membawa keluar anak muda secara berbondong-bondong, mungkin isu alam sekitar. Isu banjir ini ada hikmah dia. Hikmah dari segi ia membuka lembaran baru buat anak muda memikirkan tentang isu alam sekitar, climate change. Akan betapa pentingnya dasar kerajaan ini perlulah lestari. Kerana isu inilah anak muda bawa seperti Greta Thunberg sampai ke United Nations, sampai bercakap depan Donald Trump dalam World Economic Forum dan sebagainya. So bukan orang-orang veteran yang bawa isu climate change ini. Jadi kita nampak anak muda perlu ada satu isu yang mereka anchor, yang mereka pasakkan dan jadikan kempen kesedaran untuk keluar mengundi. Isu ataupun ilmu hisap saja YB. 98, 2008, 2018. So nak perubahan betul ni 2028 nanti baru kita boleh lihat. Kalau kita ambil fikiran itu, bagi saya betul. Kalau kita ingin lihat kekuatan sebenar pengundi muda, bukan untuk kitaran kali ini. We need at least 2 election cycle. Kerana apa? Kerana untuk kali ini saya yakin akan masih ramai calon-calon veteran yang akan terus bertanding. Kerana mereka masih ada kekuatan. Jadi kita perlu tunggu satu lagi cycle bila mana anak muda yang lebih ramai muncul, demografi Malaysia lebih berat kepada pengundi muda untuk mengubah dan memaksa parti politik meremajakan politik mereka. Okey, YB dan juga Irfan dah 2 kali penerbit kata kita akan saya duk lembar juga. Kita akan berehat dulu buat seketika. Jadi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara Bahas yang kami bawakan kepada anda tentunya mana lagi Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama dengan saya dan juga saudara Irfan Faruqi di Ruang Bicara Bahas. Dan kita masih lagi sebenarnya sedang bercakap tentang cabaran anak muda 2022 dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Senator Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal, iaitu Ketua Ramadan Nasional dan juga merupakan timbalan Menteri Perpaduan. Baik, barangkali dah panjang lebar sebenarnya kita sentuh tentang isu politik dan dikaitkan dengan generasi muda. Tetapi isu pendidikan juga bagi saya YB merupakan satu isu yang penting juga untuk kita sembang-sembang di sini. Dan bila kita cakap tentang pendidikan, kita faham tentang apa yang ingin dicapai oleh kerajaan dalam bajet 2022 juga penekanan diberikan kepada pendidikan teknikal dan juga vocational ataupun TVET. Tetapi itu tidak mencukupi sebenarnya kerana kita memerlukan satu sistem pendidikan yang jauh lebih meluas sebenarnya dari segi skopnya dalam usaha untuk melahirkan generasi muda yang betul-betul all-rounder sebenarnya. Barangkali YB boleh komen. Betul, kita sebenarnya berdepan dengan situasi di mana
ketika ini pasaran ekonomi dan pasaran pekerjaan mendesak untuk kita melonggarkan falsafah pendidikan negara. Kita dah ada sebenarnya di Malaysia ni semua blueprint falsafah cantik. Tapi biasalah kita berdepan dengan tuntutan semasa yang membuatkan sistem pendidikan kita, sama ada di peringkat sekolah sampai ke universiti, terpaksa diubah mengikut selera dan keperluan pasaran. Tapi saya yakin kita boleh seimbangkan semula sejajar dengan apa yang kerajaan telah gariskan dalam Belanjawan 2022 untuk kita mengembalikan keperluan mendidik anak muda memahami asal usul dan identiti kita. Dan ini kita boleh dapat daripada mata pelajaran sejarah sebenarnya. Sebab itulah di peringkat universiti sepatutnya kita perlu perkukuhkan mata kuliah seperti kajian Malaysia. Ya, juga kita boleh perkenalkan semula mata pelajaran falsafah dan akhlak. Dan inilah tiang seri pendidikan politik sebenarnya. Kalau kita hanya diajar anak muda kita tentang hal-hal nak mencari nafkah, penting, ya, tapi kita akhirnya lahirkan manusia yang disifat sebagai barbarian. Apakah mereka ini berguna kepada masyarakat? Hanya pandai mencari duit tapi tak pandai berbudi bahasa, kurang adab. Ini satu tanda keruntuhan dari segi masa depan negara, ya. Seperti yang kita lihat di negara-negara barat, ya. Dalam buku yang ditulis oleh seorang mantan Vice Chancellor Harvard, Excellence Without Soul. Yes, they produce graduates yang pakar dalam pelbagai bidang, tapi lihat siapa yang menjahanamkan ekonomi dunia 2008. Kalau bukan orang-orang yang lahir daripada Wharton Business School, daripada Sloan, daripada Harvard Business School. Bukan saya nak salahkan institusi tersebut, tetapi kalau mana bidang yang dipelajarinya tidak didasari dengan ilmu agama dan akhlak dan falsafah, kita akan lahir pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar dalam bidang tertentu yang timpang, yang tidak berguna, malah merosakkan masyarakat. This is why corruption happen. When you do not educate or prepare our youth with those humanities subject. Sebab itu saya, walaupun saya bukan Menteri Pendidikan, saya cakap saya sebagai Ketua Pemuda, bersatu saya menyeru juga kepada pihak kerajaan untuk mengambil kira semula semua mata kuliah yang penting ini. Saya tidak bersetuju dengan Wabi Syed Saddiq yang mengatakan anak muda tak perlu mengambil mata pelajaran wajib bersubjek-subjek seperti ini, TITAS dan sebagainya, yang mengajar tentang peradaban. It is important sebab hanya di universiti lah kita ada peluang untuk mengasah kematangan minda untuk memahami perkara-perkara yang abstrak ini. Kita, macam saya merindui masa saya di universiti. Sebab bila kita dah sudah habis, dah ada sekulung ijazah, bila kita bekerja dengan berkahwin, ada anak, tuntutan untuk belajar ilmu-ilmu fardu ain ini semakin sukar kepada tuntutan lain. Jadi gunakanlah masa di universiti itu untuk kita mengenal diri. By knowing yourself through this subject, kita jadi manusia dan pengundi yang bijak. Saya pastinya bersetuju sepenuhnya dengan apa yang Wabi katakan, tapi sebagai mengambil pandangan orang muda ini, pendidikan itu dia tahu penting. Dan sekolah, kena pergi sekolah. Kalau tidak nanti orang kata hampa tak pergi sekolah. Tapi sekolah ni bosan Wabi. Pergi universiti bosan. Jadi adakah elemen keceriaan, kegembiraan, seronok itu hilang dalam institusi pendidikan kita dan wajar dikembalikan dalam berbagai cara, ataupun bagaimana supaya mereka ini rasa ada penghargaan pada pendidikan? Betul, saya setuju. Dan sebelum YB jawab persoalan yang dibangkitkan oleh rakan saya, ini juga berkaitan dengan apa yang Irfan sebut. Kenapa berlaku ketika kita berada di universiti ataupun ramai juga mahasiswa-mahasiswa ataupun pelajar-pelajar di pusat pengajian tinggi, bila berada di pusat pengajian tinggi, mereka menjadi anti-establishment. Mereka tidak menyokong kerajaan. Mereka melihat ketimpangan di sana sini dalam pentadbiran kerajaan. Tetapi bila keluar, mereka menjadi pengikut kerajaan yang cukup setia. Okey, saya jawab soalan Irfan dulu dan saya cakap. Okey. Sebenarnya hikmah PKP ataupun pandemik COVID-19 ini memaksa guru-guru kita menjadi lebih kreatif dalam menyampaikan pembelajaran dan pengajaran mereka. Saya lihat ramai guru-guru kita atas talian menggunakan elemen gamification untuk menarik anak muda kita, pelajar kita lebih engaging dalam pembelajaran. Dan dengan adanya kemajuan teknologi seperti iPad, saya lihat semua guru-guru pensyarah mampu menjadikan pengajaran mereka lebih dinamik dari segi penyampaian. Dan dengan adanya YouTube, Google,
references untuk kita mendapatkan maklumat tambahan cukup kaya. Beza dengan zaman saya dulu kena print lecture note. Jadi saya nampak guru-guru yang ada pada hari ini sebenarnya perlu ada satu kemahiran yang lebih kreatif menguasai alat-alat digital ini. Dengan itulah saya yakin mereka akan menjadi guru-guru yang lebih efektif dalam menyampaikan. Walau bagaimanapun saya masih berpegang kepada cara tradisi. Sebagai seorang murid, kita harus beradab dengan guru, dan beradab dengan guru itu maksudnya pelajar tersebut perlu ada niat yang betul dalam menjadi pelajar dalam satu kelas. Sebab itulah saya pernah terbaca satu buku ditulis oleh Dorothy Sayers, mana beliau menulis tentang the lost tools of learning. Kenapa anak muda kita tak berminat, tercicir daripada sekolah? Kerana mereka tidak dipersiapkan dengan alat-alat untuk belajar ini. Apakah alat untuk belajar ini? Itu kalau kita kena baca baliklah kajian ini dipanggil liberal arts, iaitu trivium. Kena belajar logik, kena belajar rhetoric, dan kena belajar saya lupa satu lagi, trivium ini yang menjadi teras kepada anak muda memahami persiapan mereka sebelum menjadi pelajar dalam bidang-bidang subjek yang lain. So kalau kita tak menguasai trivium, kita akan menjadi pelajar yang disengage lah dalam kelas. Itu yang saya nampak kenapa anak muda kita give up lah dalam belajar walaupun benda tu boring. Sebenarnya tak boring. It's how you are ready or not to face dia mencadangkan supaya semua pelajar dapat iPad mini kot, so semua boleh semangat belajar. Okay, these gadgets hanyalah alat bantu mengajar. Ia bukan solution sebenarnya. Dan sebab tu Steve Jobs tak bagi anak dia pakai iPad lama. Walaupun dia yang cipta iPad, dia pun tahu kita benda ni ada tempoh penggunaannya saja. Okay, sekejap dari Syarkawi tadi tentang anti-establishment. Saya fikir anak muda di sekolah, mereka ada satu kongkongan yang mereka alami dalam berfikir. Sebab kita dipaksa mengikut silibus dan menjadi pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan. Betul? Jadi kuranglah daya untuk anak muda kita ni explore ruang-ruang untuk berdebat, berbahas isu-isu yang lebih berbeza. Kalau saya belajar sejarah dulu pun untuk SPM lah, saya tak pernah berdebat dengan guru sejarah saya kenapa kemerdekaan kita dapat macam ni, kenapa Melayu Union macam ni. Hanya di universiti, bila kita diberi ruang lebih bebas sedikit, anak muda kita suddenly hidup dia punya pemikiran, baru dia mencari-cari makna hidup dan sebagainya. Sebab itulah di peringkat universiti ini banyak identity crisis. Sebab di universiti ini anda dilihat sebagai pelajar yang perlu mencari, bukan untuk diberi spoon feed. Itu masalah pelajar kita. Kalau ada transisi daripada sekolah ke universiti, dia tak ready untuk itu. Jadi saya nampak di universiti, bila kita ada ruang yang bebas untuk anak muda berekspresi, mereka ini perlu dipandu dengan pensyarah-pensyarah dan juga pelajaran mata kuliah yang membuatkan mereka berfikir lebih rasional dan lebih kreatif. Selain daripada itu, YB, adakah sesuatu yang rasional kita membenarkan parti-parti politik untuk masuk ke kampus-kampus dan menerapkan ideologi politik masing-masing? Apakah itu perlu? Saya rasa tidak masalah. Saya menentang AUKU. Seperti yang saya cakap, saya menentang AUKU. Cuma di universiti perlu ada satu peraturan yang khusus untuk menjamin mana-mana parti-parti yang masuk ke dalam perlulah mengikuti peraturan-peraturan universiti. Maksudnya kalau ada isu-isu yang sensitif, perlu dibahaskan mungkin secara tertutup, mungkin perlu dibahaskan mengikut peraturan tertentu. Tidak boleh bermakna bebas sesuka hati kita nak bahaskan apa saja isu. Saya sudah lihat, saya belajar di UK untuk saya punya masters, tak ada masalah. Pelajar lebih muda pada saya, umur 20-an pun sudah berparti politik dalam kampus. Sebab mereka sudah ada kematangan dalam demokrasi, kematangan dalam berpolitik di kampus. Di Malaysia, sebab kita dikongkong oleh aku untuk sekian lamanya, kita mungkin belum bersedia sepenuhnya, tapi kita perlu ada satu perancangan untuk kita diberi ruang yang cukup untuk semua parti politik masuk ke kampus dan diberi ruang yang cukup untuk mereka berkempen perjuangan mereka. Tapi YB, kalau dibenarkan perkara itu Syarkawi, dia akan jadi dua perkara. Terutamanya dalam sejarah pergerakan pelajar 10 tahun ke belakang,
politik nasional itu diterjemahkan dalam politik kampus tanpa politik kampus itu mempunyai identiti yang sendiri. Kalau bergaduh parti dengan parti ini, mereka bergaduh lah di kampus. Kalau mereka baik semula, di kampus baik juga, tapi tak tahu apa sebab mereka jadi baik, maupun mereka bergaduh. Yang keduanya, kerana sekiranya perkara itu masuk ke dalam kampus di Malaysia dalam konteks masa ini, dia tidak menyuburkan demokrasi, bahkan dia akan membawa pelajar-pelajar kita hanyut ke dalam isu semasa, tapi mereka akhirnya meninggalkan tugas hakiki mereka, iaitu belajar. Komentar Wabi. Inilah saya maksudkan tadi, kalau kita ada satu panduan yang khusus. Kita menentang AUKUS tak bermakna kita bagi ruang yang bebas untuk semua pihak buat apa saja mereka mahu dalam politik kampus. Perlu ada satu peraturan khusus yang perlu kita tambah baik untuk memastikan politik di kampus ini benar-benar menjiwai keperluan mahasiswa dan mahasiswi dan para pensyarah, ya, supaya mereka tidak terbawa-bawa dengan elemen dan unsur-unsur yang buruk daripada parti-parti politik di luar, macam saya bawa sekarang ni lah, maksudnya saya dalam parti di luar kan. Sebab kita isu berbeza. Di kampus kita perlu fokus kepada politik tentang pendidikan, contohnya tentang dasar-dasar menambahbaikkan dasar pendidikan kita, universiti kita. Itulah jadi keutamaan, bukan kita nak bawa semua isu dalam kampus, bukan. Jadi kalaulah kita faham hal ini, saya yakin parti-parti politik juga perlu mengambil satu pendekatan dan pendirian yang tetap bahawa di kampus kita perlu ada cara yang berbeza dengan cara kita berpolitik di luar. Jangan kita gunakan tunggang mahasiswa dan mahasiswi untuk kepentingan politik kita yang sempit. Ini yang kita boleh cuba cegah dengan ada peraturan yang lebih sesuai. Tapi tidak ada parti politik yang mempunyai ketegasan seperti itu untuk tidak menunggang mahasiswa. Saya yakin anak muda yang baru di kalangan generasi saya, kita berbeza cara berpolitik. Kita nak bawa politik baru yang mana anak muda dilihat sebagai rakan kongsi, bukan alat tunggangan. Okey, kita beralih kepada lagi isu juga. Bila kita cakap tentang cabaran anak muda 2022 menghadapi kehidupan masa kini, menghadapi keadaan sosial masa sekarang ini, apakah anak-anak muda kita sebenarnya mempunyai kekuatan untuk menghadapi cabaran itu sebenarnya, YB? Walaupun ada yang mengatakan generasi hari ini, millennials ini seperti generasi snowflakes, saya yakin anak muda yang lahir pada tahun 2000 ke atas, mereka adalah generasi yang amat-amat kreatif. Mereka cepat adaptasi kepada perubahan zaman berbanding dengan saya dan generasi kita lah. Jadi resilience itu berbeza dengan cara mungkin ayah dan ibu kita lebih bersabar dan lebih tegas dalam berhadapan dengan cabaran zaman mereka. Bagi saya, anak muda pada hari ini, pada tahun ini yang akan berdepan dengan cabaran-cabaran seperti harga barang yang naik dan sebagainya, perlu lihat peluang-peluang yang terselit di sebalik kesukaran. Ya, there must be some silver lining in all adversities. Jadi saya yakin, contohnya, kalau kita tahu nak berniaga kat luar susah, kenapa kita tak pergi atas talian? Saya lihat banyak saja cara nak promosi barang sekarang. Khairul Amin contohnya, dia tak ada kedai physical brick and mortar shop pun, tapi dia boleh jual sambal nyek dia tu, habislah dalam sehari. Jadi ini tanda menunjukkan anak muda adalah disruptor dalam ekonomi, disruptor dalam pelbagai perkara-perkara yang mungkin syarikat-syarikat besar pun tak terfikir. Siapa sangka menjadi streamers dalam e-sports, dalam YouTube macam PewDiePie boleh mendapat pendapatan bulanan yang tetap. Ini tak pernah kita terfikir, pekerjaan jadi streamers ni. Tapi kita lihat dah boleh wujud sekarang. Jadi anak muda saya yakin yang lahir pada tahun 2000 ke atas ini, mereka boleh berdepan dengan cabaran ini. Cuma kita perlu bimbing mereka, memahamkan mereka tentang pertanggungjawaban mereka kepada agama, bangsa dan negara. Dan pemuda yang disebut di YB itu hanyalah mereka yang punya akses kepada internet. Mereka yang tidak punya akses kepada internet akan terus ketinggalan untuk tahun 2022 ini. Itulah yang kita katakan tadi. Kalau kerajaan diberi ruang yang cukup untuk melaksanakan dasar 5G kita melalui Digital Nasional Berhad, saya yakin perkara ini tidak boleh dipolitikkan, diteruskan untuk memastikan akses internet milik semua, tak kira wilayah ataupun generasi. Okey, kita tinggal lebih kurang 3 minit saja lagi. Jadi masa mencemburui kita sebenarnya. Kita hampir-hampir di penghujung, Fan, ya. Begitu pantas masa berlalu. Baik, di penghujung ini saya nak tanya juga secara ikhlas jawapan daripada YB Senator Wan Ahmad Faizal sendiri. Kita bercakap tentang generasi muda, kita bercakap tentang anak-anak muda, kita juga bercakap tentang falsafah keluarga Malaysia. Sejauh mana anak muda faham tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan falsafah keluarga Malaysia itu? Mereka faham ke? Ya.
Alhamdulillah, sebenarnya keluarga Malaysia ini adalah satu falsafah yang telah kita amalkan zaman berzaman. Ianya satu penekanan semula, semangat muhibah, semangat kekeluargaan, semangat kekitaan yang kita telah terapkan dalam fabrik sosial rakyat Malaysia sejak merdeka. Jadi saya rasa anak muda sebagai mereka yang lahir dalam negara kita, yang bersekolah dalam sistem persekolahan kita, mereka akan memahami dengan baik. Cabaran kita ialah bagaimana kita ingin melebar luaskan kefahaman ini kepada sekolah-sekolah yang bukan berunsurkan kebangsaan. Bukan saya sekolah vernacular, termasuklah sekolah-sekolah antarabangsa, international school, yang mungkin yang ramai anak-anak Melayu kita belajar di sana juga. Jadi kalaulah kita tidak ada satu program intervensi, dulu kita ada Biro Tata Negara, ya, tapi dimomokkan dengan agenda brainwashing politik, ya. Ini kesilapan UMNO dululah. Benda tu bagus, tapi bila terlampau dipolitikkan, akhirnya benda baik itu jadi buruk. Tapi pada hari ini kita boleh memahamkan, mendidik anak muda kita tentang keluarga Malaysia melalui penghayatan semula sejarah kita. Sebab itulah guru-guru sejarah kita sebenarnya di sekolah dan universiti perlu diberi pendidikan yang baik tentang bagaimana nak memberi penerangan yang baik kepada mereka tentang sejarah-sejarah kita. Barulah kita boleh menghayati falsafah keluarga Malaysia dalam konteks anak muda zaman ini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada YB Senator Wan Ahmad Faizal, dan terima kasih kepada rakan saya Irfan Faruqi. Dia mungkin tak berpuas hati juga. Sabar. Banyak lagi persoalan yang ingin ditanyakan. Tapi insyaAllah Irfan, kita akan bersama lagi, mungkin bersama dengan tetamu-tetamu yang lain pula. Jadi memeriahkan lagi ruang bicara sebenarnya, menyenangkan sikit kerja saya. Tapi itulah dia, berbicara pada malam ini berkenaan dengan cabaran 2022, pelbagai cabaran sebenarnya. Betul. Walaupun tahun inilah tahun pemulihan yang kita dambakan, tetapi dalam masa yang sama masih lagi banyak angle-angle dan juga sudut-sudut isu belia yang perlu diberikan pendedahan. Dan terima kasih kepada YB kerana memberikan pencerahan kepada apakah arah dan hala tuju kita di awal tahun ini untuk menghala ke akhir tahun-tahun ini supaya jadi tahun yang lebih baik untuk anak muda. Jadi kita juga mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan jangan lupa, kita masih lagi menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Jadi patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan, dan ingatlah apa yang selalu kami pesan kepada anda semua, iaitu kita jaga keluarga kita, dan yang penting sebenarnya kita jaga negara kita. Jumpa lagi.